Selamat datang ke JPO episod ketiga musim kedua. Minggu ini kita dah berapa Ramadan dah? Ni sia kena kira balik dia lost count dah. Tahu buka puasa je tapi berapa Ramadan tu tak ingat. Wah, bertenaga lagi ya Ramadan pun ah. Yelah, terpaksa. Saya minggu lepas tudung jatuh-jatuh, jadi mak pesan minggu ni kena intact. Mak adalah peminat utama. Ya, tiap-tiap minggu dia tengok anak dia macam mana. Apa khabar Sam? Baik, Alhamdulillah, bagus. Ramadan yang baik saya kira. Walaupun cuaca mencabar kali ni. Ya, betul. Saya rasa lebih panas daripada Ramadan tahun lepas. Tapi Alhamdulillah masih boleh bertahan. Anak saya tiap-tiap hari naik MRT pergi ke sekolah daripada Putrajaya ke KL. Memang kesian tengok dia. Ya, betul. Dehydrated, takut panas ketika ini. Okey, hari ini episod ketiga dah kita. Alhamdulillah. Ya, okay. Pejam cilik dah masuk episod musim ketiga. kedua. Nanti orang ingat ini baru 3 kali Betul, kita buat. musim kedua. Musim pertama hari tu kita 8 episod. Okay. So basically ini episod ke-11 lah kalau dikira keseluruhannya. Dan minggu ini banyak yang kita akan kupaskan seperti biasa 4 segmen. Okay. Dan bukan kita janji ada tetamu sepatutnya. Patutnya ada tetamu, tetapi tetamu tu tak boleh datang. Ramadan ni susah sikit. Cuma dia boleh datang record dalam minggu ni juga. Okay. Jadi insyaAllah minggu depan kita akan tayangkan. Okay. Sepatutnya ada segmen dengan tetamu. Tapi saya tengok ramai yang berminat. Tambah peminat-peminat SM semakin bertambah di media sosial dan di YouTube also ramai yang komen. Bukan minat Liana ke tu? Tak ada, Liana banyak memang ramai komen. peminat Tegana. Saya tengok follower dia, wah, follower lain. Itu follower yang benci pun follow tidak, juga. Ini bukan tentang kita. Ini tentang rakyat. Betul. Kita cuba nak mengangkat isu yang sepatutnya rakyat perlu cakna dan fikirkan. Tepat sekali. Itulah sebabnya kita buat JPO, jangan pajak otak. Jadi untuk segmen pertama seperti biasa, kita roll montage untuk segmen Tebus Otak. Okey Tebus Otak minggu ini. Saya rasa minggu lepas kita dah cakap tentang politik label, politik kebencian. Ramai yang memberi pandangan juga di TikTok dan juga YouTube saya tengok. Dan minggu ini kita nak angkat satu lagi topik yang saya rasa orang cakap perlu dibicarakan, iaitu politik Melayu Islam. Ya, yang sekarang ni kita tengok isu-isunya makin hebat diketengahkan. Apa isunya dari pemerhatian? Saya rasa apa yang boleh saya nampak baru-baru ini ialah kenyataan daripada Dr. Sam. Dr. Sam mengatakan penyatuan ummah perlu libatkan Parti Melayu Islam termasuk Amanah. Jadi kita ada dulu ketika PH 1.0, 1.0 dah setahun memerintah, sudah ada bunyi-bunyi untuk buat politik Melayu Islam atau kesatuan Melayu Islam tu UMNO PAS bersatu. Dan mereka runtuh kerana perebutan kuasa dan Datuk Seri Ismail Sabri naik jadi PM ke-9. Sekarang dengar sekali lagi penyatuan ummah Melayu Islam dibawa sekali lagi oleh PAS dan untuk menarik bukan UMNO lagi, menarik Amanah. Apa pandangan M? Kalau saya tak pasti sama ada buy-in itu akan berlaku lah daripada Amanah kan. Dalam keadaan Amanah juga dari segi komposisi ataupun kapasitinya tidak menyamai. Bahkan soalan yang menarik sebenarnya saya rasa adalah kenapa timbul hari ini. Kenapa ini timbul hari ini? Betul. Saya rasa itu lebih intriguing. Betul. Sebab 3 tahun sebelum PRU akan datang tu agak lama kalau dicuba nak melamar kan. Ada yang membacanya itu sebenarnya isyarat untuk UG, Unity Government. Dan kerana nanti kalau Amanah bersetuju, tentulah ada tolak tariknya, ada negosiasinya. Dan ia tidak akan terhenti hanya kepada Amanah. Dan kalau Amanah saja pun tidak akan mengubah status quo. Ya, tak cukup dia tak akan mengubah. Sebab hari ini kita dengar perikatan dia bercakap soal tu, masih elemen tebuk atap tu masih ada. Walaupun kita pun di sini sudah declare awal-awal. Kita tak akan setuju. JPO rasa macam tebuk atap ni is not the way to go. Melainkan PRU 16 besok lah nak berpencak balik. Tapi pada peringkat ini I think it's a waste of time. Jadi saya berminat meneropong persoalan. Liana rasa kenapa sekarang timbul cuba untuk memancing kan. Memancing tu negatif sikit konotasi, dia cuba melamar Amanah. Where is heading to rasanya bila Dr. Sam sebut begitu? Saya rasa pelbagai langkah telah dibuat, pelbagai percubaan telah dibuat untuk tebuk atap. Ya. Banyak
pemerhati politik menganalisa situasi ini di mana mungkin ada kemungkinan parti PAS tak ada kepercayaan lagi dengan rakan koalisi. Okay. Bersatulah ni. Bersatulah ni. We just put it out there. Okay. And then mereka memerlukan rakan koalisi lain dan mereka melihat amanah mungkin bersatu semula. Tapi saya tak nak bercakap tentang strategi politik, all this maneuvering, sebab orang politik ni lawan boleh jadi lawan, lawan boleh jadi kawan, kawan boleh jadi lawan anytime ya. Mungkin 5-6 tahun lagi mana tahu PAS boleh bersatu kembali dengan DAP ketika Pakatan Rakyat dulu, we never know. But it's fluid, politik is fluid. Apa yang kita nak bawa dalam JPO ialah mengupas lebih lanjut berkenaan dengan politik Melayu Islam. Bagaimana ia bermula, kenapa ia di situ, dan adakah ia relevan lagi atau perlu diperkasakan pula. Jadi saya rasa kalau boleh saya refer atau rujuk pandangan daripada Tuan Guru Nik Aziz dulu. Ini pada tahun, tak silap saya, 2009, kenyataan Nik Aziz kata tiada istilah ketuanan Melayu dalam Islam. Jadi masa saya kecil, saya ingat lagi masa memang saya minat politik lah. Saya lebih suka baca politik daripada Panca Indra masa kecil-kecil. Patutlah. Patut. Panca Indra tu letak tepi. Kena baca dulu Awang Selamat kan, kita nak tahu gosip-gosip politik. Tapi masa saya kecil dulu, saya memang tahu pertarungan politik Melayu ni antara politik Islam PAS dengan politik Melayu UMNO. Politik UMNO membawa Melayu Islam progresif itu, dan politik PAS membawa Islam fundamentalist itu, dan pertemuannya di situ. Dan mereka seolah-olah mengasingkan penduduk majoriti kepada dua segmen. Segmen yang Melayu progresif, segmen yang Melayu, pada saya lah kalau saya boleh berani berkata, yang diarabisasikan. Ya, sebab ramai pemimpin mereka belajar daripada Arab dan dapat budaya itu. Tetapi itu zaman Tuan Guru Nik Aziz. Maknanya Tuan Guru Nik Aziz memang tak boleh terima UMNO kerana semangat nasionalisme dan perkauman itu selalu sangat diperkatakan. Sekarang PAS sudah lain di bawah Tuan Haji Adi, dan seolah-olah mengangkat kesatuan Melayu Islam tu dan pencampuran politik Melayu dan politik Islam bersekali. Kalau kita tengok 2023, ini kenyataan daripada Tun Dr. Mahathir, seteru utama Tuan Guru Nik Aziz dulu pada tahun 90-an, sekarang berkata PAS Tun M sama-sama mahu bangunkan politik Melayu Islam. Ini kenyataan mereka 2023, dan seolah-olah sekarang PAS telah mengangkat selama ini yang dipanggil diktator, Maha Fir'aun dan sebagainya sebagai rakan koalisi. Macam saya katakan tadi, memang ini fluid, politik ini fluid, kita memang tak boleh jangkakan. Dan pandangan M sendiri, setakat ini politik Melayu Islam di Malaysia, adakah masih relevan atau perlu diperkasakan? Soalan tu sekarang maknanya konteks sekarang. Macam mana saya nak ulas? Saya rasa mungkin kita kena bermula mendefinisikan dulu bila kita kata apa itu politik Melayu Islam. Liana memulakan hujah tadi dengan mengatakan tak mau melihat soal strateginya. Tetapi sebenarnya sama ada kita labelkan dia sebagai politik Melayu Islam ke, ataupun Islam liberal ke, atau perpaduan ummah ke, dia sangat berkait dengan pemainnya, pelakunya kan. Sebab itulah tadi Liana pun dah kita petik akhbar PAS, khususnya kita rujuk pada PAS lah ni, sebab bila Melayu Islam ni PAS yang ada nama Islam itu. Macam UMNO walaupun menyepakati bahawa Islam terasnya, tetapi dia tidak menjenamakan partinya sebagai Islam. Jadi agak convenient untuk PAS menggunakan bahawa agenda termasuk gelombang hijau ni menganggap ini sebagai perjuangan mereka kan. Dan Liana juga kata benda tu tak permanent. Dia kejap bekerjasama dengan, termasuk pernah bekerja, PAS pun pernah di dalam perikatan, kemudian keluar disebabkan pada ketika itu pun saya rasa hujahnya adalah kerana menganggap UMNO tidak memperjuangkan Islam kan. Itu hujahnya. Kemudian bahkan pernah bekerjasama dengan DAP. Jadi yang menjadi keresahan saya adalah bila kita mendefinisikan politik Melayu Islam itu hak milik satu parti, which is PAS. Itu menjadi masalah kerana kalau kita kata Islam, adakah berarti prinsip Islam tu luas, fleksibel, dia boleh bentur, boleh bila keadaannya okey dengan DAP, maka boleh dengan AP. Jadi di sini ada bahayanya. Sebab itu ada yang memperdebatkan boleh atau tidak parti mengguna jenama Islam. Betul. Itu ada debat yang besar.
Sebab kalau orang anggap kata kalau gitu Islam ini bangkang mengkok lah. Dia boleh ke kanan, dia boleh ke kiri kan. Jadi ada masalahnya di situ. Kerana itu saya rasa politik Melayu Islam kalau kita fahami tentang sentimen majoriti rakyatnya, maka ia tidak terelakkan. Kan kita selalu sebut dalam pentas ini juga. Malaysia ni satu-satunya negara yang mana majoritinya berfikir dan bertindak seperti minoriti. Macam mana kita nak mengelak kepentingan Melayu Islam dalam keadaan Muslim lebih 60%? Sebenarnya kita tak boleh terelakkan. Jadi termasuklah isu bila timbul stokin Allah. Ini semua kan. Ini kes-kes yang akan cepat trigger. Khususnya apabila sentimen majoriti dianggap dikuasai oleh minoriti. Economically kan. Ini permainan-permainan persepsi yang kita kena jujur membahaskan. Betul. Dan 60 tahun kita gagal. 60 tahun kita gagal meluruskan elemen ini. Termasuk dalam konteks ekonomi. Jadi kita pun tak boleh nak mengatakan bahawa politik Islam hanya ada dalam politik. Islam juga ada dalam ekonomi. Jadi bila ekonomi itu berlaku kesenjangan, ada jurang, maka ia dipolitikkan. Pendidikan pun sama. Vernakular tak vernakular dipolitikkan. Bagi saya perdebatan rakyat tentang politik Melayu Islam ni jumud. Betul. Dan bungkam. Dia tidak menguak. Sebab kan sebenarnya Islam itu bukan milik Melayu. Dia milik umat. Kan? Jadi bayangkan kalau parti ataupun bangsa yang bukan Melayu memperjuangkan Islam. How do you brand that? How do you brand that? How do you brand that kan? Jadi kan susah tu. Berarti kita punya pendefinisian tu bermasalah. Jadi bila pendefinisian tu sempit, maka debat kita soal parti mana. So UMNO bukan Islam. Warisan bukan Islam. Kan susah tu. Kalau kita boleh tengok data yang ada sekarang, ni data yang terdapat pada poster yang ada ini, populasi 33.4 juta populasi rakyat Malaysia sekarang. 2023 penghujung 2023 kita dapat data ini. Melayu ialah 58% dan selainnya ialah 42%. Jadi majoritinya tidak terlampau besar lah. Betul. Sebagaimana kalau di Singapura penduduk majoriti Cina ialah 70%. Ya, itu kita boleh tengok 58% keseluruhan Melayu Islam di Malaysia. Tetapi politik Melayu Islam ni dibawa pada saya dibawa seolah-olah macam kita ni penduduk Melayu Islam ni 90% bagaimana Afghanistan dan juga Iran, ya, dan juga Saudi Arabia, kerana mungkin pemimpin politik kita budayanya diambil dari sana. Tapi saya rasa at the end of the day pemimpin kita kena faham fabrik sosial negara tidak sama dengan yang kita memang negara berbilang mangsa, negara majmuk. Dan saya tak kata politik Melayu Islam ni tidak relevan, tidak terpakai. Sebab saya rasa masih lagi terpakai politik Melayu Islam. Tetapi politik Melayu Islam yang kita dapat sekarang ialah pertembungan atau pertikaian parti mana terpaling Melayu, parti mana terpaling Islam. Bukan parti mana yang nak memperkasakan Melayu Islam, parti mana yang nak mengangkat ekonomi, mengangkat status sosial. Tapi banyak menggunakan terpaling Islam, terpaling Melayu, Melayu terancam, Islam terancam. Itu saja tanpa apa-apa manfaat kepada umat pada saya. Dulu masa saya umur belasan tahun, saya ingat ramai pemimpin bercakap tentang isu dadah di kalangan remaja, isu dadah di kalangan orang muda, isu banyak buang bayi ke dan sebagainya. Dan saya perhatikan sekarang pemimpin Islam kita tidak bercakap tentang umat kita itu, Melayu Islam. Apa masalahnya? Dadah semakin tinggi. Jenayah seksual kanak-kanak makin tinggi. Jenayah seksual lain makin tinggi. Tetapi tiada yang perkatakan berkenaan dengan nasib umat ini. Untuk perkasakan mereka. Yang kita cakap politik Melayu Islam sekarang, siapa yang terpaling Melayu Islam? Siapa yang terpaling Islam? Saya rasa itu bukan naratif yang membawa kebaikan kepada negara. Because pada saya, politik ni tujuan asalnya ialah untuk membina negara dulu, baru memperkasakan bangsa dan agama. Sebab perkataan politik itu berasal daripada polis, daripada perkataan Greek. Perkataan Greek polis tu bermaksud tempat, nation, state. Tapi kita gunakan politik untuk lebih memperkasakan bangsa dan agama tanpa memikirkan negara. Jadi saya rasa itu kena ada dinamik yang
diperbetulkan di kalangan minda masyarakat kita. Saya tak kata langsung tak boleh guna politik untuk bangsa atau negara, agama, tetapi lagi perlu fikirkan negara sebab negara kita berbelang bangsa dan majmuk. Sebab tu saya sebut tadi soal pendefinisian. Sebab Liana sebenarnya sudah berpijak di atas definisi. How do you define politik Melayu Islam? Adakah membuktikan parti dan perjuangan you lebih Islamik dan lebih Melayu, maka itu you kita patut angkat mereka? Kerana okey, sama juga kita kata Malaysia ni negara Islam ataupun tidak. Semenjak merdeka sampai sekarang, bahkan dulu istana, Perdana Menteri, di mana yang kita bukan majoriti Muslimnya. Soal ada kelemahan itu sama je. Negeri-negeri yang hari ini dianggap sebagai green wave itu pun ada kelemahan yang sangat mencolok, which is so obvious, so glaring. Jadi Liana betul tadi bila kata kita nak tengok apa bila kita kata politik Melayu Islam ni membawa apa kan. Sebab betul lah, bukannya soal melaksanakan hudud saja, soal ekonomi juga. Apa ertinya Islam mentadbir negeri itu kalau negeri itu jurang miskin kayanya besar. Jadi ini benda yang kita kena define dulu. Kalau kita nak kata politik ini politik Melayu Islam, itu politik Islam liberal, let's define first. Bunyi macam akademik sikit lah. Dan sebab itu saya katakan tadi bahawa bila kita terjerat dengan perimeter yang sempit, jadi akhirnya macam minggu lepas, pelabelan. Oh, tak boleh dengar Liana ni sebab dia tak pakai tudung, dia berselendang je. Dia tak cukup Islam. Kan? Jadi pelabelan itu sampai bila nak selesai kan? Syed Menawan dia pun, dia bukan imam pun nak dengar sangat. Jadi hujah-hujah yang bagi saya remeh dan cetek menyebabkan kita terjerat kepada pusing-pusing kat sini. Pelabelan balik lah. Pelabelan. Itulah saya rasa nanti ada yang kata kita ni pro DAP pula, Malaysian Malaysia. saya pun tak pro Malaysian Malaysia. Banyak hantaran saya di media sosial pun tidak bersetuju dengan Malaysian Malaysia, because pada saya dalam fabrik sosial negara kita yang majmuk dan belah bangsa ini, yang memang penduduk majoritinya tidaklah terlampau banyak sangat peratus tingginya, saya rasa kita lebih suai mengambil jalan tengah itu, sentris itu. Dan sentris itu saya rasa yang paling penting ialah kita sedar yang kita kena terima hakikat yang kita kena duduk bersama dah. Macam mana pun kita tidak boleh halau mana-mana warga negara yang ada dalam Malaysia ni untuk kembali. Kita kena sedar itu supaya kita boleh bergerak sebagai satu bangsa Malaysia. Bila saya cakap bangsa Malaysia ni, bukan saya nak promotekan Malaysian Malaysia. Sebab pada saya Malaysian Malaysia pun saya tidak bersetuju dengan total equality. Keadilan secara mutlak itu takkan boleh berlaku dalam negara di mana kita ada perbezaan kesenjangan ekonomi antara kaum, perbezaan sosialnya. Saya lebih percaya kepada equality, kesaksamaan. Dan kesaksamaan itu bukan sahaja kena 1100, banyak lagi variety atau variant yang kita kena terima. Satu lagi yang saya rasa yang bercakap tentang kesamaan itu, bercakap tentang politik Melayu. Mereka selalu membawa politik Melayu me against the rest. Atau Melayu against kaum bukan Melayu. Tetapi apa yang kita perlukan sekarang, kita kena tahu kesenjangan itu bukan saja antara bukan Melayu dengan Melayu. Di kalangan Melayu pun kesenjangan elitis intra-etnik itu elitis dan marhain makin senjang. Yang kaya makin kaya, Melayu kaya makin kaya, Melayu miskin makin miskin. Tetapi mereka menggunakan politik ini untuk bertindak ke atas bukan Melayu. Jadi saya rasa politik Melayu Islam ini kena keluar daripada retorik sentimen, perlu membawa naratif atau perkara-perkara yang betul-betul menaikkan kesejahteraan umat Melayu Islam. Ya, sebelum kita beralih ke segmen berikutnya, saya nak menganjurkan penonton untuk bila bercakap topik ini, kita turut sama merujuk kepada Fiqh Muwatanah Yusuf Qaradawi, Prof Yusuf Qaradawi almarhum menulisnya. Dan saya rasa itu sangat cocok sebab di awal tadi Liana sudah meletakkan jumlah populasi, nisbah populasi. Itu penting kerana kita bukan Arab Saudi, kita bukan Indonesia. Dan di dalam konteks negeri pula ada negeri yang sebenarnya Muslim sangat kecil. Sabah saya kira sangat kecil. Jadi bagaimana peruntukan-peruntukan dalam perlembagaan. Jadi bagaimana undang-undang menjadi tools untuk mengawal dan expectation juga sentimen rakyat ni. Semua itu seperkara. Juga bila dibangkitkan tentang kenyataan daripada Dr. Sam, Liana tak suka ni. Dia kata ini politik kan, ini parti, kepartian. Tetapi saya sebutkan bahawa
ada waktunya perkara-perkara itu timbul disebabkan oleh watak-watak, oleh sosok-sosoknya. Mungkin kita perlu masa lebih. So saya akhiri di sini saja bahawa yang timbul di kepala saya, kenapa Dr. Sam yang membuat kenyataan itu. Dan bukannya presiden ataupun PAS as a party. Strategi. Ia menunjuk kepada apa. Ada banyak persoalan di belakang itu. Mengatakan bahawa ini kem Sipolan untuk bertujuan tertentu. Saya tak bawa ke situ perbincangan ini sebab kita tak cukup masa untuk itu. Tapi itulah. Akhirnya kita tak mahu perbincangan berkait tentang kepentingan Melayu Islam ini dijadikan bumbu political maneuvering. Correct. Maknanya it's good for you, so I raise it now because I'll gain the edge. Saya akan berada di depan tactically, maka inilah masanya saya buat kenyataan. Sebab kita tahu dalam friction yang juga ada di dalam PAS, siapa yang mendominasi dan apa opportunity yang ada sekarang ini. 3 tahun lagi, 4 tahun lagi untuk pilihan raya. Jadi sayang bila mana kita baca kenyataan at face value, kemudian kita membungkusnya, inilah politik Islam. Dan kita pun mencari fatwa, hadis dan ayat Quran untuk menjustifikasikannya. Tidakkah ini pemerdagangan agama? Jadi oleh kerana bukan ustazah dan bukan ustaz, kita tak boleh bawa perbincangan ini lebih lanjut kerana nanti ada pihak mengatakan inilah mereka saja yang jadi mufti wanita yang pertama. Itu dah kena dah minggu lepas kan. Tapi itu masalah dia. Kita kena buka perbincangan JPO bahawa setengah kenyataan, setengah langkah politik Melayu Islam itu bukan untuk Islam pun. Hanya kerana taktikal je. Hanya untuk politik. Hanya untuk politik. Jadi Liana tak suka itu. Tapi saya sebutkan itu semula untuk mengingatkan rakyat. Sebab kita dah bunyi akademik tadi kan. Nak bawa ke depan. Tapi sebenarnya kadang-kadang kita tertipu dengan tactical maneuvering pihak tertentu. Bukan satu pihak tapi dua-dua pihak lah. Tapi saya rasa mereka melabel orang. Mereka pun ada label sendiri untuk marketing. Ya, betul. Itu yang dibuat. Pelabelan tu mudah. Pelabelan itu politik Melayu Islam. Kita setuju, tapi kalau hanya untuk kepentingan setengah pihak dan tidak membawa kebaikan kepada negara, kita perlu bersuara lah. Okey, tebus atap 20 minit. Nice. Tebus otak. Tebus atap. Tebus atap dengan tebus otak dia dah. Dah confused. Kan dah politik Melayu Islam dah. Tebus atap. Atap siapa kena renggut tak tahu. Tebus atap, tebus otak. Kita tak nak tebus atap, tapi kita tebus otak. Okey, itu untuk segmen pertama. Kita teruskan dengan segmen kedua. Apa kerajaan buat minggu ini? Okey, untuk segmen kedua, apa kerajaan buat minggu ini? Saya rasa yang paling signifikan, ramai juga yang berkata, banyak podcast juga yang cover isu ini ialah prestasi PMX Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim di Jerman baru-baru ini yang mendapat liputan luas di peringkat antarabangsa. Tetapi saya perhatikan tidak mendapat liputan domestically. Jadi tak apa, kita nak ulas kenapa dan bagaimana, betul ke itu intrik tu. Persoalan kenyataan kedua tu perlu disemak tu. Itu kan kita kena akan bincang dulu. Kena tabayun dulu. Kita persoalkan dulu. Kita tak bagi tuduhan, tapi kita mungkin boleh dengar apa sebenarnya yang berlaku di Jerman dan apa sebenarnya ucapan yang mendapat pengiktirafan atau komen-komen di media sosial. Silakan. Ich habe es eben schon gesagt und wiederhole es gerne noch einmal. Deutschlands Position ist klar. Israel hat jedes Recht, sich gegen den terroristischen Angriff der Hamas zu verteidigen. Und das haben wir in den letzten Tagen, Wochen und Monaten immer klar gemacht. Und dabei bleibt es auch. Darauf kann sich auch Israel verlassen. Noch einmal, was ich schon gesagt habe. Deutschland hat eine besondere und eine gute Beziehung zu Israel. Das ist für uns sehr wichtig. Und deshalb kann Israel sich auch auf uns verlassen. Wir haben eine klare Position über das, was jetzt notwendig ist. Dazu zählt die Freilassung der Geiseln, dazu zählt humanitäre Hilfe, dazu gehört die Perspektive einer Zwei-Staaten-Lösung. Und für uns ist das auch wichtig. Wir haben die Staatsgründung Israels sehr unterstützt und entlang dieser Linie wird sich die Politik in Deutschland auch immer weiter entfalten. You cannot find a solution by getting so one-sided in terms of looking only at one particular issue and erase 60 years of atrocities. The solution is not just releasing the hostages. What about the settlements? What about the behavior of the settlers now? Continues daily. What about the dispossession, their land, their rights, their dignity, their men, their women, their children? Are these of no concern?
Where have we thrown our humanity? Why this hypocrisy? Why this selective and ambivalent attitude towards one race and one another? Is it because they are colored or they are different religion? But I, of course, cannot accept the fact that when you discuss issues, we only confine to one particular incident and one victim, forgetting the thousands and thousands of victims from the Nakba of 1947-1948. Itu saya rasa nampak perbezaan antara Chancellor Jerman dan PMX di situ. Saya rasa PMX bercakap impromptu, tak ada PDF, tak ada scripted, dan nampak macam Chancellor Jerman itu pun membaca kenyataan menyokong Israel dan PMX membalas, ya. Dan ia mendapat juga liputan in Berlin visit Malaysia. Malaysian premiers criticizes Western hypocrisy on Gaza, dan ia juga mendapat banyak pujian. Kalau M boleh nampak di sini, di pelbagai influencer dan juga bukan tempatan ni, kena bukan ingat tempatan, ini antarabangsa juga, ya. Kalau kita boleh tengok Sonny Bill Williams, Masya Allah Anwar Ibrahim speaking facts. Kita boleh tengok juga yang atas sekali tu, Ali Abu Nimah ialah seorang penulis Palestin yang sekarang berada di Amerika Syarikat, yang sentiasa membawa naratif melindungi Palestin. It's good to see Anwar Ibrahim, one of the leaders of the civilized world, teach a lesson to the barbaric Germans, but there's no hope that the child murdering regime in Berlin is capable of absorbing it or changing its brutal and savage ways. So Mehdi Hasan juga sangat juga popular. We have reached a point where the Prime Minister of Malaysia, Anwar Ibrahim, now speaks for the majority of the world's people and not a European or Western leader. So, banyak juga pujian-pujian yang diberi. Ya, Mahir Zain pun, ya, seorang penyanyi. Ini juga Quit Times juga ada coverage untuk Malaysian PM. Okey, itu cukup. Nanti orang kata kita mengangkat sangat. Ni tak boleh pajak otak sangat. Cuma saya tertarik satu lagi, M, kalau boleh tengok ni. Wan Ahmad Faizal, pemimpin muda Parti Pembangkang, juga mengeluarkan kenyataan, thank you Yang Amat Berhormat Anwar Ibrahim, we will support your stance in this except for two-state solution. So kita boleh tengok ada bipartisan move di situ berkenaan dengan isu Palestin yang kita perlu raikan. Tapi saya tengok hanya Parti Bersatu yang bersuara setakat ni, Wan Ahmad Faizal, yang memuji kenyataan PMX itu di Germany, tetapi tiada lagi pemimpin PAS yang bersuara mengenai pandangan. Itulah tadi kita punya segmen pertama tadi kan, politik Melayu Islam. Tidakkah ini politik Islam? Kan, tapi kenapa tak ada suara? Jadi itu yang saya sebutkan, let's define first. Tapi saya selain daripada topik pertama, topik Melayu Islam tu, saya nak ulas sedikit intriknya kenyataan ini dan apa yang berlaku ini. Dah lama tau. Dulu Perdana Menteri yang ke-6 mungkin mendapat liputan yang sebegini. Dah lama. Dan kita dah bersilih ganti Perdana Menteri. Kita perlu mengakui ini bukan soal dia Perdana Menteri dan kita kena mengangkat. Apabila Yang Amat Berhormat PMX balik, ingat tak buat solidariti Palestin di Bukit Jalil. Betul. Dan kita tengok kenyataan-kenyataan yang pro-Zionis, menghentam, mengecam. Bererti pertamanya kita kena acknowledge konsistensi perjuangan PMX ni bukan sekarang, daripada dulu lagi, daripada 80-an, 90-an sampai sekarang. So dia konsisten. Jadi on Palestine, on Palestine dalam isu ini. Termasuk juga dulu 90-an saya kira Bosnia. Dia juga yang menjadi champion kan. Dan kali ini dalam keadaan dia sudah menjadi PMX, sudah menjadi Perdana Menteri. Dulu mungkin Menteri Kewangan, timbalan Perdana Menteri, dan kali ini sebagai Perdana Menteri. Intriknya di sini iaitu Malaysia ada kepentingan dengan Jerman. Dan Jerman negara maju. Kita bukan negara maju. Dan Perdana Menteri bukan negara maju, pergi ke negara maju untuk win over pelaburan. You boleh bayang tak? Kita pergi ke negara orang besar kan, kita ni Malaysia, sana Jerman, Eropah, untuk kita dapat pelaburan. Dan Jerman adalah negara Eropah yang paling strategik economically kepada Malaysia. Betul.
bukan kaling-kaling ni. Kita bukan cakap soal negara-negara lain ni, soal Jerman nombor 1 dekat Europe dengan Malaysia, Jerman. Kemudian ada orang yang membuat bacaan bahawa kerana dia tahu Anwar pro-Palestin, let's trap him. Jadi ini intrignya kerana ada ada pandangan mengatakan cubaan daripada wartawan di Eropah untuk corner Malaysia. Sebab Malaysia datang ke negara yang kita ada kepentingan. Kita nak mereka melabur. Mereka masuk ke Malaysia. Kemudian di situ ditanya soalan sebegitu. Ditanya soalan hanya untuk memerangkap. Macam mana tak perangkap? Macam mana boleh Chancellor Jerman menjawab soalan itu membaca? Perdana Menteri kita langsung tak membaca. Sampai ada orang yang kritik kata dia mumble. Yalah, soalan sebegitu ditanya secara terbuka, tentu saja ia memerlukan articulation dan kena ingat satu perkara, dia Perdana Menteri. Kalau kita yang buat kenyataan tu, kita boleh buat kenyataan sembrono. Dan kena ingat satu perkara yang lebih tinggi, iaitu kita pergi nak congkil pelaburan. Ini bukan kerja kaling-kaling ni. Tapi masih lagi menyatakan kenyataan tersebut. Bagi saya kan, prinsip semangat PMX nak mendokong Palestin itu already tested dan proven bahawa it's genuine. Kalaulah kita ada kepentingan yang mana dikaburi oleh Palestin, saya jangka kenyataan yang dikeluarkan oleh PMX akan sangat-sangat apologetic, sangat-sangat, sedangkan dia ambil neutral bayangkan stance. Ni Perdana Menteri dengan Chancellor. Chancellor Jerman sebut A, PMX kata, no, saya tak setuju. Di negara dia, yang mana dia lebih maju daripada kita dan kita nak pelaburan dia. Can you imagine muatan yang dipikul oleh PMX di dalam pentas itu? Yang cuba dikoreografkan, you cuba nak corner. Let's corner Anwar Ibrahim dekat pentas Jerman kan. Suddenly they relax. Let's look at it in a wider angle, dalam perspektif yang lebih betul. Semenjak bila dia sebut Nakba tu dan Noktah, that one saya very kata, nice pada saya. Kan? Apa jadi selepas itu? Selepas itu ada lagi sesi-sesi lain dan PMX memperkukuhkan lagi kenyataannya. So dalam bab ada istilah mengatakan dia bawa istilahnya? Charming diplomat. Sebab yang saya nak tengok selepas ini adalah terjejas tak pelaburan daripada Jerman tu. Kalau tidak, berarti maksudnya cara dia buat tu tak menjejaskan, tapi tersebut sangat tegas sebagai sebuah negara yang jauh kecil berbanding Jerman, menyatakan. Sebab itulah kita tengok kenyataan-kenyataan daripada pemerhati antarabangsa mengatakan kita dengar Global South mula bercakap semula, yang mana we are missing this for a very long time. Betul. Jadi saya rasa dalam konteks itu it's a huge event. Ia boleh menjadi antara, kita mendoakan perkara ini akan menjadi momentum dan titik tolak yang besar kepada masa depan. Kerana saya merindui suasana episod bila mana dulu Malaysia benar-benar menjadi champion jurucakap kepada negara-negara membangun, South-South dan juga OIC. Dan nampak sekarang ni ia seperti sedang bermula bergerak ke arah itu. Saya juga sedikit khawatir bila stans-stans sebegini dikeluarkan oleh PMX. Ada sekali tu kita nampak di OIC dia pernah perjumpaan OIC dia juga konsisten perkara yang sama diluarkan untuk Palestin. Bila dia buat macam yang cakapkan tadi di arena Bukit Jalil juga sama. Saya keluarkan satu posting brace for impact kerana akan ada retaliation sebab kita nampak ganggu sangat, dan dia terus depan Joe Biden juga mengeluarkan kenyataan yang sama, dan seterusnya di depan di Germany depan Chancellor of German yang ketika itu berkata macam I'm cakap tadi, dia terus pusing kata no, I don't agree with you even though I'm here to get your investment, but this is Malaysian stand, we won't. Itu kira master lah, level dia saya lain. Saya dulu pernah dapat banyak lah di masa saya kecil dulu. Kita PMX ni selalu dikatakan chameleon politik. Dia berubah-ubah pendiriannya, depan orang ni lain, depan politik orang ni mengkarung itu. So sekarang ini kita nampak walaupun di depan US proxy, dikatakan proxy Israel, di depan Joe Biden yang memang sangat simpati kepada Israel dan juga kepada Jerman yang memang penyokong kuat, masih lagi teguh pendirian tu, dan
walaupun dia tahu takut ada implikasi kepada Malaysia dan beliau teruskan. Saya rasa kita mana baik kita puji, mana salah kita bantah. Ada perkara-perkara yang juga kita bantah PMX buat, tapi perkara ini kita rasa sebagai rakyat Malaysia, tak kira which side you are, saya rasa kita patut promote atau promosikan PMX untuk membawa naratif Palestin itu kerana ia telah menjadi tumpuan dunia. Kalau dia boleh membawa naratif Palestin itu untuk seluruh umat Islam, why not? We push him lagi. Itu saya rasa kita kena bawa ke tengah. Menjadi suara umat Islam dan suara negara selatan-selatan, South-South ini. Saya sebutkan tadi, dia dah lama tak ada juru cakap South-South ini, dan kelihatannya PMX sama ada by design or by luck berada di posisi itu dan sedang melakukannya. Kalau kita nak kaitkan ini dengan citra dan wawasan, saya rasa ini sudah ditulis oleh PMX dalam bukunya Asian Renaissance. Dia sudah pun menulis tentang apa keperluan ini, dan somehow apa yang sedang kita saksikan, ramai mungkin tak perasan, adalah paksi dunia sedang beralih. Amerika hegemoninya sedang meruntuh perlahan-lahan dan pasti, dan sedang bergerak ke arah Asia Pasifik. Dan kerana itu, apa yang berlaku di Jerman itu, kalau kita kaitkan dengan ekonomi, banyak syarikat chip datang ke Malaysia kerana antara negara-negara lain, ini soal strategic positioning berbanding negara Vietnam, Indonesia yang lebih murah buruhnya, tetapi kerana Intel, last week kita bercakap soal Goodyear kan. Correct. Kita juga bercakap soal ekonomi produktif masa depan. Dan dengan adanya AI, mereka makin memerlukan intelligent chip yang mana Malaysia sudah ada lebih 25 tahun pengalaman. Menyebabkan China yang menghadapi embargo daripada sekutu US juga memilih Malaysia. Betul. Dan Amerika jadi kan, entah macam mana, sama ada rezeki Tuhan ataupun masa Intel masuk 25 tahun dulu, do you think it's going to happen this way? I doubt. Kita pun rasa macam tak apalah, tarik je lah pelabur asing kan. Masa tu very low cost. Exactly, low key. Intel ni low key. Sekarang ni Intel makin mengukuh. Goodyear pergi. Goodyear is brick and mortar punya business. You're talking about future business. Dan Nvidia, Infineon, ini semua syarikat-syarikat daripada Western dan semakin mengukuh. Saya suka istilah yang diperkenalkan, iaitu dia kata Malaysia memainkan peranan sebagai dasar active neutrality. Saya suka istilah itu. Sebab dengan Malaysia mengatakan bahawa I'm not pro-China, I'm not pro-US, I'm pro-humanity dalam konteks Palestin. Sebenarnya itu memberikan kita leverage, kerana kita dah argue last week bahawa Goodyear itu keluar kerana kos operasi lebih murah di tempat lain. Tetapi dalam konteks chip, Malaysia pengeluar chip terbesar dunia, dua-dua paksi dunia ni sedang melihat kepada Malaysia. Jadi, we have to do it right. Menyedari bahawa we have to do it right bila mana PMX bercakap begitu di Jerman, dan kelihatannya seluruh dunia memberikan reaksi yang semacam terkejut. Sebab PMX dengan Olaf, Chancellor Jerman tu, tentulah PMX ni jauh lebih matured, lebih kuat karakternya. Jadi saya bayangkan PMX masa tu tengok boleh makan ini. saya bayang macam tu je. Jadi kan, sebab tu istilah penganalisis kata ni a very charming maneuvering. Maknanya I critique you dekat pentas you, but I don't care, you still need me, you know. Jadi itu saya kata intrigue lah, sangat intrigue. Sebenarnya boleh buat movie lah episod di Jerman. Betul. Tu saya suka. Dan saya tengok juga impact pelaburan Jerman lepas kenyataan tersebut dibuat. Saya tak nak tengok yang dalam negara lah. Kadang tu kita you never know kan credibility-nya. Tetapi ada satu kenyataan atau kenyataan akhbar di Vietnam yang mengatakan Malaysia menarik pelaburan 10 bilion daripada Germany. Ya, bila itu saya rasa sangat maknanya tiada impact lah. Itulah saya kata, saya nak tengok impactnya. Sebab itu mungkin promise investment. Promise investment. Actual investment kita nak tengok later lah. Tapi the fact that boleh dapat 10 bilion itu, saya rasa okay. Not bad. Sangat remarkable. Is a good gamble yang dibuat untuk teruskan. Dan Alhamdulillah, apa yang kita harapkan ialah satu lagi, ada yang mengatakan PMX ni bila dah jadi PM, dia dah dapat jadi Perdana Menteri Malaysia,
the next step, because umurnya pun sudah tidaklah terlampau muda. The next step dia nak jadi pemimpin serantau, pemimpin dunia. Tetapi dalam dia berbuat politik di peringkat antarabangsa itu, ramai mengatakan dia perlu ada pasukan yang baik untuk memerintah negara. Lena rasa dia tak ada pasukan yang baik? Saya rasa setakat ini tiada lagi kabinet nampak. Ke? Are you looking at the cabinet? Cabinet. Saya rasa setakat ini struggle lagi. Masih lagi struggle. Ramai merintih yang kata tak nampak apa lagi. Baru setahun setengah. Nak masuk setahun setengah. Tapi saya merasakan mereka perlukan masa. Macam kita selalu cakap dalam episod pertama dulu. Perlukan masa itu. Tetapi ramai juga yang tidak sabar. Mana reformnya, mana perubahan. Dan ramai yang mengatakan kalau PMX nak, kita sokong PMX nak pergi peringkat serantau, peringkat antarabangsa. Tetapi Malaysia ini kita kena ada juga buffer. Seorang dulu pemimpin zaman 90-an kita ada Tun Dr. Mahathir, kita ada Anwar Ibrahim, kita ada Daim Zainuddin, kita ada Tan Sri Rafidah Aziz. Tapi kerana masa itu belum ada kronism. Ya ke? Masa itu political economy bukan macam sekarang. Sekarang ni political patronage ni, if you are not rich then you cannot become a politician. Masa itu naik, belum ada politik wang. Tak seperti sekarang. Tak seteruk sekarang. UMNO juga dipenuhi oleh pejuang-pejuang yang cikgu-cikgu yang masih lagi ikhlas. Sebab itu anggota maksud saya di sini, saya nak tunjuk bahawa kegagalan kita mencari pelapis adalah kerana political structure yang ini, budaya yang buruk. The patronage itu. Kan nanti kita bincang soal structure ni. Saya minta izin Liana minggu-minggu mendatang kita bincang. Kenapa kita gagal? Kerana political structure kita ini tidak membenarkan orang yang benar-benar berbakat naik. Melainkan dia ada syarat-syarat tertentu, patronage dengan orang tu, patronage. Selagi seseorang itu bungkam patronage, dia tidak akan menjadi pemimpin yang lebih hebat. Saya bagi contoh, ini saya dalam banyak latihan saya sebut, ramai orang remaja tak perasan. Mungkin dianggap Tun Mahathir orang yang hebat. Tapi kita lupa Tun Mahathir pernah dibuang daripada UMNO. Baca tak surat Tun Mahathir kepada Tunku Abdul Rahman? Kena baca tu. Bererti pemikiran Tun Mahathir lebih besar daripada Tunku Abdul Rahman. Kerana itu dia jadi hebat pada ketika itu. Sama juga PMX, dia berbeza pandangan tahun 98 dengan Tun Mahathir. Dr. Mahathir masa tu tengok movie yang ada lah kan. Jadi itu realiti yang berlaku, pertembungannya. Kerana itu dia boleh bawa agenda yang lebih besar. Siapa di dalam kepimpinan parti ke mana-mana parti yang punya wibawa dan kepimpinan yang lebih besar daripada PMX? Kita mengharamkan perbezaan pandangan. You have to abide by me, political patronage. Kalau you tak abide, you tak akan naik dari segi ranking parti. Dan akhirnya kita akan sentiasa ada pemimpin yang subordinate, yang lebih rendah. Dan forever nilai kepimpinan itu akan semakin menjatuh. Sebab kita tidak membenarkan generasi baru berbeza pandangan. Pak Lee Auku lah. Ini tajuk lain lah. Tapi itu isunya soal kenapa, bagi saya struktur politik perlu berubah. Kalau tidak berubah, after all hegemoni BN juga sudah berakhir. Kalau tidak berubah, PRU16, PRU17, kita akan melihat seperti mana pengalaman beberapa negara, suatu struktur baru akan ambil alih. Kerana generasi muda yang undi 18 ni sudah bosan dengan politik sempit yang bodek, yang hanya boleh naik hanya kalau menjadi pegawai khas, pegang beg menteri, buka, masuk dan dia boleh masuk. What kind of leadership is that? Masuk apa? Masuk pilihan raya. Masuk dalam pilihan raya. Hanya dengan menjadi pegawai khas menteri. Itu saja kualiti yang dia boleh tawarkan. Bukannya soal mujadalah, bukan soal menawarkan dasar. PMX dasar dia lain dengan Tun Mahathir. Kerana itu dia dikeluarkan pendekatannya. Tun Mahathir juga besar. Semua yang besar-besar dia beri kesan besar. Kalau tidak dia akan jadi pak turut naik rank and file. Apa pemikiran dia boleh bagi? Tak ada. Itu je lah. Setakat dia jadi pegawai khas je lah. Betul. Saya nak tanya M, pernah dapat tawaran tak masuk politik? Apa segmen berikutnya? Kita akan teruskan dengan segmen berikutnya. Dah jawab. Lebih masa ni. Apa pembangkang buat minggu ini? Silakan. Segmen ketiga. Ya. Apa pembangkang buat minggu ini? Saya rasa yang paling menarik untuk dikupas ialah berkenaan dengan kenyataan
Menteri Besar Terengganu meminta kerajaan pusat mempertimbangkan royalti minyak Terengganu. Okay. Royalti minyak ni saya dah dengar berbagai-bagai kerajaan mesti sama. Ada kaitan dengan segmen pertama tadi dah? Ya, itulah. Itu sebab saya pilih segmen pertama tu sebagai tajuk. Sebab dia ada kait mengait semuanya segmen kita ni. So, ini kenyataan tunggakan royalti minyak Terengganu. Samsuri minta penjelasan Anwar. Dan saya rasa daripada, sebab ini sedikit teknikal lah. Pertembungan federal dan state. Isu federalism, membuli negeri dan sebagainya diperkatakan lama dah. M sendiri dah 27 tahun dalam bidang penyiaran. Selalu bercakap tentang royalti minyak ni bukan sahaja Terengganu. Terengganu memang sentiasa dapat sebab dia memang anak emas Parti Barisan Nasional dulu. Jadi royalti minyak ketika itu tidak ada isu, memang mereka terus dibagi berbilion-bilion setahun. Saya baca 2-3 hari lepas Terengganu dapat minyak, mula dapat royalti minyak ni tahun 1978. Dapatnya hanya 13 juta mula-mula. Sekarang 2024 menjadi jumlahnya 1.6 bilion daripada 13 juta. Kumulatif lah. Bukan. Tahun ni. Per annum, per annum saja sekarang ni for the past 5 years sudah mencecah 1 bilion lebih. Dan kita tengok Kelantan selama ini tidak dapat royalti minyak. Cuma bermula hari tu ketika PH 1.0 Tun Mahathir menjadi Perdana Menteri ke-7, dia bagi wang ihsan 400 juta. Dan kita tahu apa yang dibuat dengan 400 juta tu lah. Bila dapat royalti minyak, dia beri Mercedes, naikkan bonus itu yang dulu. Tak apalah, itu cerita lain. Tapi apa yang kita nak perkatakan sekarang, apa isu royalti minyak ni daripada segi politiknya. Sebab saya rasa macam Tun Mahathir sendiri, ketika Barisan Nasional memerintah Terengganu, royalti minyak tak ada isu. Tahun 1999 bila Tuan Haji Hadi Awang menang jadi Menteri Besar, terus cakap tidak boleh. Hanya wang ihsan saya terus diberhentikan. Bila UMNO memerintah semula, dapat kembali. Jadi seolah-olah undang-undang ini fleksibel ikut political master. Sama juga dengan Kelantan, tak pernah dapat selama ini menjadi seteru PAS UMNO ini tak pernah dapat. Tahun 2019 boleh bagi 400 juta wang ihsan petroleum. Pandangan? Saya perlu bermula dengan mengakui bahawa saya tak fasih tentang perincian akta petroleum dan perjanjian. Sebab kita tahu perjanjian, tapi dinamik dia banyak. Dinamik politik, tadi Liana timbulkan dinamik politik, kemudian dinamik state economy. Sebab Liana juga sebut bukan hanya Terengganu je minta. Kita kena ingat Sarawak minta sampai berapa persen, 20%, 25%. Dan sekarang Sabah pun. Jadi kita kena faham dinamism itu. Maknanya tuntutan-tuntutan itu dia banyak pihak. Politik tu yang paling jelas, yang paling nampak. Tetapi yang tidak didedahkan kita adalah kalau betul perjanjian-perjanjian dilanggar, sebenarnya state boleh ambil tindakan. Kan, sebab kita dah ada peruntukan undang-undangnya. Tapi kalau tak ambil, kenapa? Kalau dia ambil, boleh menang atau tidak? Itu banyak persoalan lain yang ini antara topik yang bagi saya menarik untuk kita lihat dengan lebih lanjut. Sebab in principle, kalau memang ia hak dan dah dimaktubkan dalam undang-undang perjanjian apapun yang dihitam putihkan, maka ia perlu ditunaikan. Tak semudah, you bukan kerajaan pusat maka tak dapat, atau bagi dalam bentuk lain. Tentu sahaja di dalam undang-undang tu, lawyer kan, ada dia punya, kena fine print, dia tu kena baca dan ditafsirkan. Which saya tidak privy dan saya belum come across any writing yang membutirkan. Saya yakin pimpinan Petronas misalnya tahu. Sebab kita pun tahu jumlah. Yang kita tahu, Petronas dia akan declare, dia kata dividen untuk kerajaan pusat tahun ini berapa kan. Betul. Dan tentu saja kalaulah kita commit kepada beberapa tuntutan royalti ni, maka kerajaan pusat tidak akan lagi dapat dividen sebanyak itu. Kalau betul kita submit kepada tuntutan Sarawak, Sabah, Terengganu dan Kelantan. Kita ingat juga intriknya Kelantan ni dia punya debat tentang batu nautika berapa kilometer daripada pesisir pantai. Betul. Jadi dalam konteks itu mereka macam betul mereka tak layak. Jadi tidak pernah ada satu, mungkin ada, saya tak pasti kalau dalam parlimen pernah, sebab kita tak check Hansard dia buat masa ini. Cuma fine print itu menarik untuk kita
fahami dan kita rungkaikan. Mungkin boleh jadi topik masa depan kita soal dalam keadaan di mana petroekonomi ni sebenarnya 25 tahun akan datang semakin menyusut. Mungkin dah tak ada. Mungkin dah tak ada 25 tahun lagi. Dah tak ada sumber tenaga itu. Saya bacalah, mungkin saya boleh attempt untuk mengulas. Cuba kupaskan daripada segi perundangannya secara marhain lah keupayaan saya. Saya rasa isunya berbangkit kerana kewujudan Petronas itu. Kewujudan Petronas itu tahun 1979 ya, untuk membuat perolehan atau pelumbungan petroleum itu, cari gali itu di peringkat nasional. Jadi dibuat satu akta pembangunan petroleum yang meminta semua negeri menyerahkan hak cari gali, menyerahkan hak petroleum itu kepada agensi nasional, which is Petronas. Dan timbal baliknya ada satu perjanjian pembayaran tahun 1979 tak silap saya, yang memberikan kepada negeri, mana-mana negeri, tak kira negeri mana pun, yang sekiranya hasil minyak itu diperolehi di pesisir pantai negeri-negeri tersebut, mereka akan dapat 5% royalty. Tak kata royalty, pembayaran. Dia tak kata royalty minyak ke wang ihsan ke, dia kata pembayaran. Jadi itu yang diguna selama ini. Dan isunya berbangkit kerana apa yang dikatakan pesisir pantai negeri itu. Apa maksudnya? Takkanlah pesisir pantai negeri itu sampai laut lepas. Mesti ada sempadannya. Kita ada undang-undang laut. Jadi pada tak silap tahun 1982, Malaysia telah tanda tangani Law of Sea Convention, United Nations level. Dalam convention itu menetapkan sempadan negara yang ada perairan laut ialah 12 batu nautika daripada pesisir pantai. Itu sempadan negara. Maknanya itu kita punya sempadan lah, hak kita punya tanah. Lepas tu kita ada exclusive economic zone untuk fishing zone dan sebagainya, dan terus laut lepas, laut antarabangsa kan. Jadi kena ada sempadan-sempadan tu, dan sempadan yang ditetapkan dalam convention antarabangsa ialah 12 batu nautika. 12 batu nautika tu dalam 22 km daripada pantai. Isunya bila mereka mendatangani convention itu, Kerajaan Barisan Nasional telah mengadakan satu akta. Kita panggil Akta Laut Wilayah 2012 ya, 2012, dan dalam itu peruntukkan syarat 12 batu nautika itu ya. Lebar laut wilayah Malaysia hendaklah 12 batu nautika bagi segala maksud. Ya. Namun demikian, dia ada satu lagi subsection, dalam subsection 3, bagi maksud Akta Pelantar Benua, Akta Pelumbungan Petroleum, Kanun Tanah Negara, mana-mana undang-undang untuk Sabah Sarawak, apa-apa sebutan mengenai laut wilayah dalamnya hendaklah berhubung dengan mana-mana wilayah, ditafsirkan mengenai bahagian laut itu yang berdampingan dengan pantai wilayah tidak melebihi 3 batu nautika diukur dari garis air susu. So dia dalam akta ini membezakan sempadan negara dan sempadan negeri. Sempadan negeri 3 batu nautika, sempadan negara 12 batu nautika. Jadi itu yang digunakan. Ini yang dikeluarkan baru-baru ini, ya, ini United Nations Convention Law of Sea, dan baru-baru ini Menteri Undang-Undang juga mengatakan Kelantan Terengganu tidak layak terima hasil petroleum 5% itu kerana lepas 3 km, lepas 3 batu nautika daripada pesisir pantai, cari gali mereka. Jadi mereka tidak layak dan mengikut akta tersebut. Dan bukan saja Menteri Undang-Undang sekarang yang berkata, Menteri Kewangan tahun 2021 ketika Perikatan Nasional juga mengatakan benda yang sama. Tiada royalty petroleum untuk Kelantan. Terengganu juga sama, hanya wang ihsan. Jadi saya rasa daripada segi teknikalnya, undang-undangnya ada di situlah. Saya dah jelaskan tadi kenapa dikatakan tidak layak dan kenapa Sabah dan Sarawak itu layak, kerana ia dalam 3 batu nautika itu. Itu argumentnya yang dibawa oleh Kerajaan Persekutuan. Cuma pada saya kan, perkara ini, Akta Laut Wilayah ni daripada 2012 lagi dah ada. Dan Kerajaan Perikatan Nasional duduk di federal 33 bulan. Kan? Masa itu lagi sudah ada isu mereka tidak layak dapat. Persoalannya kenapa tidak
dibuat? Itulah. Ketika itu. Dan saya ada jawapannya. Saya ada jawapannya. Okay. Kenapa mereka tidak buat? Kalau boleh kita tontonkan apa yang Tuan Haji Aidi cakap ketika ditanya di dalam parlimen, kenapa tidak buat untuk Terengganu dan Kelantan ketika itu. Boleh kita dengarkan. Perjanjian tu tidak dipegang. Saya ingin tanya, dalam 2 tahun Perikatan Nasional perintah, mengapa perjanjian tu tidak dikemas kini dan kekal juga zalim masa tu kepada rakyat Terengganu? Mengapa tidak ada 5% royalti kepada kerajaan Terengganu masa itu? Terima kasih banyak. Yang Mak Marang, Jelutong, saya ingin tanya. Marang nak jawab dulu ke nak bagi tak ambil soalan ni? Ya, ambil soalan tu lah senang. Ambil soalan, okey Jelutong, silakan. Terima kasih. Begini, sebenarnya kami banyak nak urus macam-macam. Masa kami mengentah dulu, hingga banyak sangat duk kacau. Nak jatuhkan kerajaan. Masa mana nak baca perjanjian ni? Kami terpaksalah tahan perjanjian, pertahankan kerajaan, terpaksa berapa kali tukar Perdana Menteri. Berapa kali tukar Perdana Menteri. Belah kami ni banyak layak jadi Perdana Menteri. Larut boleh, Paguh boleh, Ara boleh. Belah sana seorang dia nak jadi Perdana Menteri. Belah ni banyak. Kalau ada benda belah sini. Yang sana datang sini boleh banyak jadi Perdana Menteri, calon Perdana Menteri. Itu mudah aja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, tadi kita dengar. Jadi ini kenyataan akhbar mengenainya. Royalti minyak masa kami perintah dulu banyak kerengga mengacau. Haji Aidi Awang, komen sikit. Sebab tu saya sebut saya tak fasih tadi. Sebab kalau dah jelas Liana pakarnya kan. Kalau dah memang jelas di luar daripada 3 batu nautika tu, tak timbul lagi dah permintaan sebenarnya. Kalau dia dah dihitam putihkan. Sebab tu saya sebut tadi, kalau memang ada perlenggaran perjanjian, maka boleh saja tindakan mahkamah diambil. Tidak diambil kenapa? Dan kalau diambil boleh menang atau tidak. Itu isu yang berbangkit lah. Soal melabel-labelkan kerengga ke apa ini saya rasa semata-mata membina persepsi saja yang kalau sudah termaktub dalam undang-undangnya sebegitu, agak jelas tadi saya kira penjelasan dan huraian yang diberikan oleh Liana. Saya rasa kita boleh tutup buku lah. You tak layak lah. Mana boleh you tak layak you nak minta juga. Yang menariknya bila kita mula membicarakan kata oleh budi bicara kerajaan pusat, maka boleh bagi wang ihsan. Saya teringat, saya lihat ada satu graf produktiviti negeri Terengganu. Dan kita tahu Terengganu ni dia dapat manfaat banyak oil and gas. Dan memang Terengganu seolah-olahnya macam itu saja. Yang lain tak berapa. 86% daripada wang ihsan. Daripada wang ihsan. Jadi menariknya adalah kerana kalau kita lihat di dalam graf produktiviti kerajaan negeri Terengganu, hanya ada 1 tahun saja purata kadar produktivitinya lebih tinggi daripada nasional. Selebihnya dia berada di bawah dan jurang antara nasional dan negeri Terengganu tu semakin menjarak sedikit. Ada negeri yang lebih besar jurang dia. Dia punya mencapah lebih banyak. Tapi Terengganu ni macam konsisten tapi merosot. Maknanya purata produktiviti negeri berbanding purata nasional tu jurang dia semakin lebar. Teka yang 1 tahun itu saya tak ingat. Saya rasa 2015 begitu. Saya kurang ingat sikit tahunnya. Kenapa? Kerana minyak. Kerana kertih. Kerana pada ketika itulah jadi dia sangat dependent kepada hasil itu dengan kerana inisiatif pusat. Dan pada tahun itu sahaja. Tahun-tahun berikutnya tak ada dah. Hanya kerana itu kali pertama Terengganu dapat saya kalau baca petikan akhbar yang saya jumpa tu, dia kata tahun 2000 saya tengok 15 kalau tak salah, kena semak balik. Pertama kali hasil daripada, sebab proses cari gali ni lama dia tahu ada tapi proses dia bertahun. Jadi kali pertama keluar minyak, kali itulah kertih dikembangkan secara besar-besaran. Kertih sudah ada tapi diberikan reinvestment dan pada tahun itu sahaja produktivitinya mengatasi nasional. Selebihnya tak ada. Jadi kan kita wang ihsan tu sepatutnya digunakan secara strategik sebab pada hemat saya lah Terengganu lama dah bertukar tangan banyak kali kan. Ini menarik juga ni kalau kita nak bincangkan dalam konteks ini kan, bagaimana kepimpinan negeri ni cerdik mencari sumber-sumber baru. Betul. Jadi janganlah hanya kerana sekali pam tadi sebut apa, beli Mercedes, saya tak pastilah betul atau tak. Jadi itu Kelantan. Itu isunya soal kecerdasan kepimpinan bukan hanya soal pusat saja.
rakyat negeri harus cakna dan kena tanya ni. Sebab impact daripada wang ihsan tu, itu yang kita lihat pada Terengganu. Hanya kerana suntikan daripada pusat. Sebab itu pengerang sekarang ni jadi besar. Semata-mata kerana dia menjadi loji, penapisan, penyulingan. Ini semua benda-benda yang sifat dia pusat. Tetapi bagaimana negeri memposisikan supaya mereka boleh ada advantage daripada kelebihan-kelebihan yang dimiliki. Buat masa ini, kita tak pula perdebatkan soal negeri mana yang paling banyak balak habis. itu kena buat satu topik tu. Kalau JPO nak mendedahkan kan, ada banyak isu-isu yang berkait tentang ini. Balak. Sementara kita bercakap soal royalty ini. Jadi kita terlalu terheret melihat satu atau dua isu yang punya kecenderungan sekali lagi dipolitikkan secara sempit. Betul. Royalty ni bila kita sebut mudah, rakyat kata memanglah macam mana negeri kami nak maju, kami tak diberikan royalty. Tapi kita put a stop bila mana kita kata memang kau tak layak, kau takkan dapat. Jadi sepatutnya kita dah move on daripada topik ini, tapi kita melihat pula, okay, now without royalty, what do you do with your state economy? Correct. Takkan hanya kita mengharapkan pusat saja. Bolehlah kita kata beruntunglah Selangor, beruntunglah Pulau Pinang kan, sebab ada pelabuhan, ada segala macam. But then beyond that, what do you do as a state leader? Kan ada juga GLC yang tak bayar gaji ni, what happened to it? Jadi banyak lagi soal ekonomi negeri, negara ni yang perlu kita sebagai rakyat persoalkan. Bukan hanya bila menteri besar datang, ketua menteri datang, kita hamparkan tikar segala macam. Rakyat kena cakna lebih jauh lagi daripada sekadar menghormati, sebaliknya juga menuntut hak. Aku rakyat negeri ni, engkau sebagai MB kau buat apa? Kita kena ada keberanian itu. Dan JPO nak mendidik rakyat semua. Bukan hanya soal negeri mana, tapi semua rakyat kena cakna dan berani bertanya kepada state leader termasuk. Bukan pusat saja, state leader. Kelantan, kenapa rakyat dia tak kisah? Kan, tentang pembangunan. Jadi banyak yang kita nak didik, nak mengasuh supaya rakyat berani, jangan terlalu terpana melihat kepimpinan dan hanya terheret melihat isu-isu yang disempitkan untuk kepentingan politik. Contohnya yang kita bincang sekarang, royalty minyak. Saya rasa sangat menarik juga tadi cakapkan, ialah negeri-negeri ini mendapat hasil. Dan hasil ini bukan semua negeri dapat. Bukan semua negeri dapat. Sebagai contohnya Melaka, Negeri Sembilan, Perak, tak ada apa di situ. Biji timah tak ada di Perak. Tak ada biji timah, tiada emas pun tak ada, semua tak ada. Mereka perlu bergantung harap kepada perindustrian untuk maju. Tetapi di Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak, hasil minyak itu berbilion yang mereka dapat saban tahun. Tetapi kalau kita tengok Kelantan sendiri, saya tengok mengurus belanjawan mereka berbilion-bilion, bukan saja hasil minyak mereka tak dapat, tapi mereka ada balak, mereka ada mineral lain, dan emas Kelantan banyak. Betul. Dan mereka, saya tengok hasil quite tinggi tiap-tiap tahun, dan jarang defisit belanjawan mereka. Kalau defisit pun defisit sikit saja, tak seperti negeri-negeri lain. Tetapi masih lagi menjadi negeri termundur dalam sebenarnya Malaysia. Jadi persoalan itu, ini bukan politik, ini bukan isu politik. Ini isu, saya rasa rakyat kena bertanya apa yang kerajaan buat dengan dana-dana tersebut, dan ke mana perginya. Kalau ada isu air berpuluh-puluh tahun, kalau ada isu kemiskinan tegar tidak diselesaikan, tetapi dana hasil kerajaan negeri lagi tinggi daripada negeri-negeri lain. Kita boleh tunjukkan dapatan yang kita ada dan menunjukkan sebenarnya Kelantan, Terengganu, Sabah, Sarawak ini memang negeri yang kaya hasil. Tetapi Sabah sebagai contohnya masih lagi negeri termiskin dalam Malaysia. Jadi persoalan-persoalan ni kita minta penonton jangan pajak otak, sentiasa berfikir dan bertanya. Tak kiralah parti mana yang duduk di atas sana, kita kena selalu bertanya. Kena ingat ada negeri yang sudah masuk status negeri berpendapatan tinggi, tetapi negeri itulah jurang miskin kayanya paling besar. Itu sama juga. Jadi kan jangan hanya terpana dengan label kita negeri yang berpendapatan tinggi, tapi sebenarnya jurang miskin kaya dia terlalu luas. Bererti pengagihan tak sekata, tak kemas. Ini banyak persoalan yang kita kena bangkitkan. Banyak benda yang perlu diperbetulkan, insya-Allah. Okey, itu saya rasa segmen ketiga, dan kita sambung untuk segmen terakhir. Okey. Biar benar, segmen keempat. Roll montage. Okey, segmen keempat ini adalah biar
betul. Macam mana nak sebut? Biar benar. Biar benar. Biar betul. Biar benar tak best kan? Biar betul. Boleh tukar. Biar Kasih tukar, betul. kasih tukar. Biar benar. Benar ni rasmi sangat. Tapi merujuk kepada insiden saya sebut sebagai Google glitch. Google glitch, correct. Bila mana dia melaporkan bahawa ringgit merudum begitu besar sekali dan Liana sudah pun membuat posting tentangnya. Saya mendapat manfaat daripada penulisan Liana untuk memahami isunya. Google, sebesar-besar Google boleh buat silap, Liana. Dan ini bukan pertama kali. Okey. Ini kali kedua. Yang pertama kali saya rasa dalam bulan 1 atau bulan 2 hari itu pun sama juga glitch ini. Dan yang saya rasa kalau kali pertama tu tak apalah, kita faham. Tapi bila dah kali kedua dan kita ada pemimpin pembangkang kita sudah pick up just like that, and then terus sebagai contoh, kalau boleh saya tunjuk di sini, come on, sikit lagi nak cecah RM5, you can do it. I don't know what's that. Salam RM5, patah balik. Salam RM5, ringgit rahmah. Ini daripada YB Mas Arianti Samsudin, merupakan pengerusi PAC. Dan saya sedikit terkejut lah. Saya baru puji Tan Sri Bodhi Yassin. Episod pertama saya rasa saya teruja kerana tidak lagi picisan dah. Dah bercakap tentang ekonomi, dah bercakap tu, kita hargai dan kita applaud dan kita ada sokong apa yang beliau katakan. Tetapi pemimpin muda bersatu pula macam Wan Saiful Wanjan, YB Wan Saiful, antara tanda ringgit makin mengukuh. Tapi biasalah, ini politik dan mereka troll sama each other. Cuma yang saya rasa kerana ini insiden kedua Google glitch ni, dan saya masih lagi tak percaya kenapa pemimpin pembangkang masih lagi guna Google untuk menyemak tukaran wang asing ni, pandangan. Saya cuba memahami kenapa itu berlaku di dalam setup media kita hari ni. Saya bayangkan begini. Tak semua pemimpin pembangkang, ini bunyi macam simpati pada mereka pula lah. Tak semua pemimpin pembangkang tahu bahawa this is second incident Google buat mistake. Dan Google, saya sebutkan tadi, Google kot. Kan? Jadi kalau Google boleh buat mistake, apatah lagi yang lain. Tapi baguslah untuk kita tahu, Google pun tak power mana sangat lah. Kan? Sebab kita pun tahu ChatGPT pun, OpenAI pun, banyak soalan yang kita bagi masih dia tak boleh jawab juga. Walaupun dia sangat helpful tool. Jadi bayangkan begini, Lena. Kena duduk mungkin dalam sidang parlimen agaknya, tiba-tiba salah seorang pick up. Dan ramai-ramai tu pick up kan. Ringgit dah jatuh 498 ni, babe. Jadi best ni kan, mad dah ni kan. Apa lagi pergi Jerman, pergi Canberra, pergi Australia semua. Apa artinya masa itu apa teruja rasa? lah. Maksud, kita kena share ni kan. Jadi share lah. Jadi bentuk dah melalut, semua orang pun dah troll. Suddenly Google minta maaf. Saya lebih berminat untuk tengok apa kenyataan yang dibuat selepas itu. Kan? Kalau kita jujur, it's an honest mistake, memetik. Yalah, kalau saya pun, saya sebut gitu, takkan Google buat mistake. Saya pun terfikir macam tu kan. Jadi cuma sebab saya ni bukan orang politik, saya tengok, aduh leceh lah. Tapi biar orang politik ni, this is the time aku nak tunjuk bahawa gagal kan. This is a good opportunity. Saya bayangkan Dana, bukan hanya soal perikatan. Saya rasa kalau is the other way around pun, sama juga. I think it's going to be more or less, kerana ini behavior orang politik. Jadi sebab itulah kita jangan kita kena tebus otak kita ni kan. Jangan maknanya kita baca mana-mana belah pun kita kena critical sikit. Kan dia kata, well, Google might make mistake kan. Cuba check. Sebab saya tengok Liana misalnya rujuk pada Bank Negara. Kan? Jadi sekurang-kurangnya ada, saya lebih berminat untuk audience kita terasuh sebegitu. Jangan face value, tapi cuba check yang lapisan kedua, lapisan ketiga. Tidakkah ini politik yang dianjurkan oleh Islam? Segmen yang pertama, tabayun kan, daripada not kita tibayun. Dan bukan tibayun, rather than kita excited overseas melompat untuk Tibai benda dulu. yang kemudian now Google dah minta maaf. Jadi bila Google minta maaf, what do you do with your previous posting? It's still there. It's still there, tapi sekurang-kurangnya okay, it was just a jolt, which I think you take it as a fun. Boleh lah. I mean, to me, kalau politician
membuat Gentleman begitu macam masih tu. gentleman lah mengaku. You Saya petik. tak nampak, tak tahu kalau saya tak tahu. Tapi Okay. saya cuba cari tadi. Tak Saya jumpa. rasa tak jumpa. Dan seolah-olah perkara ini macam you bagi misinformation ke. Atau tu tak diambil sebab naratifnya sudah ke bawah. Betul. Dan masih lagi ada saudara-saudara tanya saya Masih, ya? di kampung. Kata teruk dah RM4, RM4.98 ni macam mana nak pergi overseas. Betul. Maknanya naratif itu memang telah membumi betul-betul. Dan tiada orang minta maaf dan betul kan? Google je minta maaf. Google je Google minta lebih maaf. Islamik. Tapi sebab saya rasa sebelum Google minta maaf pun ramai tak percaya pun macam Takkan Google buat mistake kan? macam yang M cakapkan banyak episod sebelum ini deficit trust itu sampai ada orang kata bank negara yang menipu. Google betul. To that extent ya. Saya tak nak komen dulu sebab saya rasa I trust bank negara tapi kalau Google minta maaf would be more credible lah. Lagi credible lah, memang dia yang buat salah. Tapi memang sekarang Google dah minta maaf dan kita tahu memang perkara itu salah. Sekarang ringgit Malaysia saya check di Bloomberg tadi. Kalau saya boleh tengok Bloomberg. Tadi ya saya check RM4.72 bukan RM4.98. Ni Bloomberg lah, saya tak check. Google dah credibility dah sedikit gone, takut tersilap. RM4.72 dan saya cross check dengan bank negara semalam pun lebih kurang sama. So itu saya rasa fact checking. Ya, kalau hari sebelum tu RM4.70 atau RM4.60 takkanlah terus jadi RM4.98. Kalau you as yang berhormat dan MP yang akan question that first. Bukan terus teruja untuk share. You check every day. Of course, sebagai you akan check every day. Tapi kalau semalam tu RM4.69, RM4.70 ke RM4.98, maknanya memang ada keruntuhan ekonomi global dan sebagainya untuk jadi sebegitu. Boleh berlaku, pernah berlaku. Sebab itu kita mensetankan Soros. Krisis mata wang dulu lah tu saya kata. Maknanya boleh kalau ada. Tapi sebabkan itu pun kita tidaklah terus melompat dan share. Tapi saya rasa quality I can accept that kalau level-level saya yang you know pemerhati dalam media sosial yang sentiasa nak ni, tapi level YB tu pandangan M. Kalau jenis misinformation begini pun itu dikongsi. Sebab saya tak jawab soalan Liana yang tadi tu, saya tutup. Kena jawab sekarang. Tak payah jawab sebab sama ada pernah menerima tawaran atau saya Liana, dalam banyak saya bagi kursus latihan khususnya pada generasi muda soal membina kepimpinan. Saya kata satu, kalau nak kongsi khususnya dalam dunia digital, pastikan niat bersih dan bukan untuk memfitnah. Sebab bila dah masuk dalam cloud takkan hilang. Fitnah itu jariah, berterusan selagi orang kongsi benda yang kita fitnah itu. Kalau kita tak tahu dan minta maaf, itu seperkara. Tapi kalau memang niat kita nak memburukkan dia, kemudian dia dah masuk dalam cloud, orang kongsi. Nak tarik balik macam mana, babe? Betul. Kan, fitnah tu. Kalau kita dah tak ada besok, dah mati. Dosa jariah tu. So saya kata, kalau kita ingin hidup beragama lah, ini bulan Ramadan kan. Duduk sopan sikit lah Liana pakai. Kalau kita ingin hidup beragama, walaupun kita berbeza pandangan, saya sangat menasihatkan semua, khususnya adik-adik saya lah, sebab saya rasa tanggungjawab saya besar kepada adik-adik. Kita latih generasi muda jadi pemimpin. Fitnah ni jangan berani-berani kongsi. Sebab dosa je jariah. Dalam konteks internet digital hari ni, dia ada dekat cloud, forever you akan dapat dosa itu. Jadi kena ada tanggungjawab yang jelas dalam konteks ini. Kerana itu orang yang berani-berani buat dan menganggap bahawa this is black op. Saya tak fikir itu politik Islami. Itu bukan. Itu confirm salah. Kalau elemennya dia sebut A, kita kata B. Itu dah tak betul bagi saya. Jadi kerana itu antara benda yang saya kata tak apalah. Aku nak selamat lah kot. Aku nak selamat lah. Itu jawapan saya. Habis. Tak nak take the leap of faith lah sebab nak selamat. Mana? Tak apalah. Itu cerita lain. Soalnya tadi adalah behavior. Dan kita kena ingat juga behavior, cerita sensasi ni, bila dah keluar kata RM4.98, yang viral itu. Maaf, Google ni tak viral. Betul. Dia tak akan viral. Itu sebab makcik saya di kampung masih lagi percaya kerana benda yang buruk. Benda yang buruk itu dikongsi dan benda yang nak tutup buruk tu tak diwawarkan. Bahkan bank negara pula dikata menipu. To the extent.
Selagi Google tak minta maaf, Google kenyataan defisit trust tu kepada bank negara. Pada bank negara, bukan bank pada negara Google, cover Malaysia, cover kerajaan katanya. Defisit trust lah. Kita tak percaya serba-serbi kan. Semua kita tak percaya. Cuma kita ada lagi separuh masa ni sebelum kita tamatkan segmen. Daripada segi pengukuhan ringgit itu, pandangan M. Saya tak pandai bab ini, tetapi dia banyak bergantung pada reserve kita dan kita mengharapkan laporan-laporan investment yang bakal masuk. Ingat tak ada beberapa minggu lepas soal real investment dengan potential investment. Kan ada debat di situ kan. Itu memang sentiasa jadi itu debat sentiasa tiap-tiap kerajaan. Yes. Dan kita mengharapkan potential investment. Satu benda lah, kita tak boleh nafikan bahawa PMX kalau kita tak bersetuju dengan dia dari segi parti politik pun, dia bekerja sangat keras untuk membawa masuk banyak pelaburan. Dan ini kalau kita tak setuju dengan dia secara politik, sekurang-kurangnya kita anggap bahawa he acknowledge he's trying his best. His effort lah. Dan kita nampak kerja kuat dia tu kan. Dan memulihkan balik ekonomi kita memerlukan masa. Tak ada benda yang overnight kita boleh improve. Ini bukannya soal Soros ni boleh bawa masuk 100 bilion pump in dan terus naik. Kita tak ada pun reserve sebanyak itu untuk kita membuat perubahan-perubahan pada skala sebegitu. Jadi kita kena bina fundamental ekonomi kita. Saya selalu sebutkan, saya sebut ini kali ketiga dalam musim kali ini, saya kata 3 tahun ni critical. Dan kalau kerajaan bandar ni gagal improve 3 tahun ni, mungkin kesannya pada PRU16. Betul. Jadi kalau tanya dengan saya, bukan sebab saya nak kerajaan Madani ni totok kita sokong, tetapi saya nak negara ni pulih. Betul. Dan saya nampak PMX bekerja sangat keras. Soal kecekapan anggota kabinet kita boleh persoalkan. Ya, tentu saja sebagai manusia PMX pun tidak terlepas di sana sini mungkin akan membuat langkah yang tidak tepat. Itu kita perhitungkanlah. Mana Perdana Menteri yang sebelum ini yang tidak pernah kita kritik? Semua kita kritik. Betul. Tetapi dalam keadaan komitmen PMX beri ini sangat luar biasa. Saya harap kita tak setuju pada politik pun kita masih berdoa Malaysia improve. Jangan kerana kita nak naik kita kata mana boleh kan, kita kena hentam ringgit kita kena hentam semua effort ini sebab nanti kita, sebab itu juga bacaan politiknya. Kerana itulah tadi kita sebutkan kenapa bila PMX membuat dampak yang besar dan penting dalam isu Palestin, kenapa yang kata memperjuangkan Islam ni tak sambut? Sekurang-kurangnya Wan Faisal sambut. Sekurang-kurangnya walaupun dia kata dia tak setuju. Tak apalah. To me that's gentleman enough. Correct. Yang fact kita kena sokong sebab kita nak bahawa negara ini improve. Siapa pun besok ambil alih daripada tampuk PMX, saya mengharapkan yang sama. Dan kita harus matang, tunggu sampai habis tempoh lah kalau kita nak, bukannya kerja tebuk atap ini bagi saya tidak akan membantu untuk Malaysia improve. Saya tertarik tadi seolah-olah ada pemimpin bukan kerajaan, Blok Pembangkang ini seolah-olah meraihkan kalau ekonomi kita jatuh. Itu. Seolah-olah meraihkan. Itu sebab saya rasa kita juga perlu beritahu rakyat, terutama undi 18. Pembangkang juga bekerja untuk negara. Dan kerja mereka ialah semak dan imbang. Bukan semak dan tumbang. Berlainan itu kalau nak menyemak tu untuk tumbangkan kerajaan, kita tidak boleh sokong. Tetapi kalau dia nak buat semak dan imbang dan beritahu pada kerajaan, you're not right, this is the way to do it, not this way. Sebagaimana hari itu kita pernah puji Tan Sri Muhyiddin Yassin bila menyuarakan, kita pernah adil kepada pembangkang kalau mereka menjalankan tugas mereka untuk menjalankan semak dan imbang. Tetapi apa yang dibuat baru-baru ini ialah semak dan tumbang kerana nak buat tebuk atap. Itu yang kita perlu tolak. Bila tak ada benda yang substantif, maka benda-benda kecil pecisan ini akan naik kan. Dan betul. Orang lapar kan, bagi gula-gula pun dia akan makan lah. Betul. Dia tak tunggu nasi, apa saja. Jadi dessert dulu. Kita mengharapkan perdebatan itu lebih substantif di peringkat parlimen, InsyaAllah, supaya rakyat dengar dan rakyat boleh pertimbangkan lah. Sebab kempen-kempen isu-isu yang pecisan ini laku kepada khalayak yang rendah, daya takulnya kan. Jadi dia sentimen lah kan. Inilah emosi, Islam kan. Jadi sedangkan perubahan-perubahan yang integral, yang struktural itu memerlukan tenaga dan upaya yang besar. Jadi saya ingin mendorong perubahan itu. Dan in fact kerajaan ini pun menjanjikan reform. Siapa pun yang nak buat reform tentu saja akan ada. Sebab ini teori fizik kan. Apa saja perubahan mesti ada reaction, mesti ada penentangan. Itu tabi'i. Jadi kita ingin membantu mendorong supaya perubahan itu positif.
dan benar-benar berdampak daripada kita sekadar retorik mengatakan saya boleh buat lebih baik. But then bila kita nanti esok tukar tengok sama je, same old lah. Tunggulah. Bersabarlah 3 tahun 4 tahun lagi untuk kita melihat dan mendorong kalau perlu diubah. Okay, alhamdulillah, amin for that. Dan saya rasa itu saja. Okay. Untuk episod kali ni, episod 3 kita, jangan pajak otak. Ni episod 4 kan? Episod ke-3 kan? Biar betul. Biar benar. Episod. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak apa, puasa. Kita maafkan dia. Dia nampak dah segmen keawang-awangan, tidak mengapa. Dan kita akan nanti insyaAllah minggu depan episod ke-4. Okay. Ya? Okay. Boleh? Tengoklah insyaAllah. Jadi daripada saya Lana Mazuki, mana baik kita sokong, mana salah kita bantah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersahur.